Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruh Jaya SPRM, telah mendedahkan identiti ahli politik dan di mana parti yang disertai oleh ahli politik yang terlibat dengan judi haram. Wow. Satu lagi pendedahan yang amat panas, mengejutkan dari Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, yaitu Tan Sri Azam Baki. Melalui satu artikel dari biharian.com, lebih seorang ahli politik disyaki lindungi judi haram. Kenyataan dari SPRM sendiri. Dalam artikel ini, siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap dakwaan ada ahli politik melindungi kegiatan judi haram dalam talian di negara ini adalah membabitkan lebih daripada seorang ahli politik. Bermakna SPRM sendiri telah membuat pengakuan, telah membuat pendedahan bahwa mereka mengetahui identiti pemimpin dan mana parti yang disertai oleh pemimpin tersebut. Dalam artikel ini mengesahkan perkara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, memaklumkan pihaknya tidak boleh mendedahkan identiti ahli politik atau parti yang disertai suspek berkenaan kerana siasatan masih berjalan. Kita sedang siasat perkara ini, laporan ahli politik lindungi kegiatan judi haram baru dibuat dalam bulan lepas. Jadi kita masih lagi mengumpul maklumat. Maksudnya Tan Sri Azam Baki dan timnya ataupun tim SPRM sudah mengetahui identiti namun belum dapat untuk mengesahkan perkara ini kepada media dan kepada orang ramai disebabkan mereka masih menjalani siasatan dan masih lagi mengumpul maklumat. Jadi bila kita dengar tentang kegiatan judi haram ini, sudah pasti ini satu lagi perkara yang amat serius. Persoalannya siapakah ahli politik tersebut? Adakah ahli politik tersebut memang dikenali ramai? Mungkinkah dari Perikatan Nasional? Mungkinkah dari Pakatan Harapan? Mungkinkah dari Barisan Nasional dan mana-mana parti di dalam kerajaan? Ataupun mungkin pemimpin politik yang belum ada parti hari ini. Nah, itu semua menjadi persoalan. Dalam artikel ini, kita tak boleh dedahkan siapa ahli politik berkenaan, tapi saya boleh sahkan. Siasatan memang sedang dijalankan. Kalau terbukti, ia adalah satu kesalahan. Ada beberapa ahli politik dalam kalangan mereka yang disyaki menaungi kegiatan judi haram. Tapi saya tak boleh kata ramai atau tidak, kerana nanti dimanipulasi banyak pihak. Itu parti kerajaan atau pembangkang pun saya tak boleh nak kata. Ahli politik itu ahli politiklah, katanya kepada pemberita selepas merasmikan Hari Integriti Pusat Dagangan Dunia KL di WTC KL. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya mengenai jumlah ahli politik yang disyaki terbabit melindungi kegiatan judi haram secara dalam talian, seperti didedahkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Dewan Rakyat. Pada 15 Jun yang lalu, Saifuddin ketika menjawab soalan pada waktu pertanyaan Menteri, mengesahkan kegiatan perjudian dalam talian haram di negara ini dinaungi pemimpin politik dan yang menjadi kekangan terbesar kepada PDRM dan kerajaan untuk membantras jenayah berkenaan. Ya saudara-saudara, apa pula komen Anda? Itu adalah kenyataan terkini dari SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi isu panas, satu lagi topik menarik pada hari ini berkaitan dengan salah satu kerusi ahli parlimen PAS ataupun ahli parlimen Perikatan Nasional, di mana satu keputusan mahkamah yang menggemparkan ramai. Seperti yang kita tahu, setelah PRU15 menutup tirainya, kerajaan PHBN hari ini memimpin dan Perikatan Nasional menjadi pembangkang. Namun, setelah selesainya pengundian,
setelah selesainya pilihan raya umum ke-15. Ada saja kita mendengar bahwa pengundi menerima uang sogokanlah di beberapa kawasan parlemen setelah selesai PRU 15. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam satu petition yang difailkan untuk ahli parlemen PAS di Kuala Terengganu. Akhirnya inilah keputusan yang dinantikan ramai dan ini pasti mengejutkan kepimpinan PAS sendiri. Dalam satu artikel dari Sinar Harian, kemenangan Ahmad Amzad di Parlimen Kuala Terengganu dibatal. Wow, bagi saya ini pasti satu lagi kejutan baru untuk Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dalam artikel ini, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada Selasa menerima petition yang difailkan calon Barisan Nasional bagi membatalkan kemenangan calon PAS, Datuk Ahmad Amzad Hashim, pada PRU ke-15. Adakah ini bermakna satu lagi kerusi PAS sudah hilang? Dalam artikel ini, keputusan itu dibuat Hakim Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril setelah mendapati wujud unsur rasuah ketika tempo kempen pilihan raya bagi parlimen tersebut. Mahkamah turut memerintahkan responden membayar RM50.000 kepada pempetition selain membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari bagi membolehkan responden membuat rayuan dan memfailkan permohonan rasmi penggantungan responden sebagai ahli parlimen. Jadi bagi saya ini pasti keputusan mahkamah yang menggemparkan Perikatan Nasional khususnya, terutamanya kepada kepimpinan PAS sendiri yang dipimpin oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Ini pasti satu kejutan buruk untuk PAS sendiri setelah mahkamah mengesahkan bahwa telah menerima petition yang difailkan calon Barisan Nasional bagi membatalkan kemenangan calon PAS. Terdahulu, UMNO Terengganu memfailkan petition pada 3 Januari melalui calon BN Datuk Muhammad Zubir Embong bagi membatalkan keputusan PRU 15 Parlimen berkenaan di Mahkamah Tinggi, di sini mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ini sudah bermakna bahwa Mahkamah sudah mengesan ada unsur rasuah ketika tempo kempen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu. Tindakan itu didakwa dilakukan melalui program iPension, iBelia, dan iSiswa yang diberikan beberapa hari sebelum PRU 15. Pengerusi UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said berkata, petition itu difailkan antara lain atas dakwaan PAS menyogok pengundi dengan menagihkan uang bantuan diberikan kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November lalu. Jadi bagi saya pada pilihan dalam artikel ini lagi, pada pilihan raya itu Ahmad Amzad yang memperoleh majoriti 40.907 undi menewaskan 3 pencabar lain termasuk Muhammad Zubir. Saudara-saudara, dengan keputusan mahkamah ini sudah pasti ini mengejutkan ramai dan membuka mata pengundi yang lain juga. Jadi, saudara-saudara, apa pula respon dari Hadi Awang setelah mengetahui keputusan mahkamah ini? Dalam satu artikel dari Sinar Harian, kemenangan Ahmad Amzad di Parlimen Kuala Terengganu dibatal. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.